Assalamualaikum semua and hi guys. Okay, firstly Fit nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada korang yang menonton video ni dan juga yang subscribe video ni. Lagi satu Fit nak ucapkan terima kasih juga banyak pada korang yang ada PM Fit, ada yang message Fit, ada yang bertanya khabar, komen, concern with my situation right now. So kalau korang yang tak tahu apa yang Fit tengah cakap ni, korang mungkin boleh tengok previous video lah. So ada something happen to me. Finally Fit decide untuk share dengan korang di YouTube Fit. Sebelum ni Fit simpan je. Then Fit tak expect the respond ataupun ramai orang rupanya bagi kata-kata semangat kepada Fik, and Fik ucapkan terima kasih banyak-banyak. So, antara banyak-banyak komen di YouTube, di Facebook, ada yang bertanya dekat Fik macam mana ataupun tips untuk membuka studio pertama mereka ataupun nak buka kedai mereka. Adakah mereka perlu buka kedai di dalam mall ataupun shop lot ataupun buat di rumah dan sebagainya. Pada siapa yang tak tahu apa yang Fik lakukan pekerjaan, sebenarnya Fik merupakan seorang fotografer dan juga videografer. Fik membuat shooting dan sebagainya dan juga studio rental. So Fik ada 3 studio dan juga 1 HQ. Disebabkan situasi yang baru-baru ni berlaku, Fik terpaksa tutup HQ Fik kerana Fik baru saja mengalami kecurian hampir RM70,000 dan kerugian Fik terpaksa menutup HQ tu anggaran dia sekitar 30 ke 40 ribu sebab kita dah buat renovation, ada bayar deposit dan sebagainya. So bila kita decide untuk tutup HQ tu, total keseluruhan kami terpaksa tanggung lebih daripada RM100,000. Okay, Fik tak naklah cerita benda-benda negatif kan, sebab video ni sepatutnya berunsurkan positif. Macam mana Fik boleh bantu korang, Fik boleh kongsikan pengalaman Fik. And kali ni Fik nak kongsikan dengan korang 5 perkara yang korang kena ambil kira ataupun korang kena fikirkan, korang kena plan sebelum korang nak ambil kedai ataupun ambil studio pertama korang. Yang pertama sekali adalah yang ramai orang ada di dalam mindset ataupun ada pemikiran, iaitu financial ataupun overhead, cash flow lah senang kata kan. So bila korang ambil office tu ataupun studio, korang kena faham kenapa korang ambil benda tu. So macam Fik, studio yang kami lakukan bukan sahaja untuk kami shooting, tapi kami sewakan juga kepada fotografer freelance dan juga videografer di luar sana. Dan HQ kenapa kami buka, sebabnya kami ada ramai staff. So kita nak bagi mereka tempat yang selesa, dengan ada kitchen, dengan ada banyaklah macam-macam kita nak buat kan. Tapi bila tak ada rezeki, kita terpaksa tutup HQ. Kenapa kita terpaksa tutup HQ? Sebabnya itulah overhead yang paling tinggi dan tidak mengembalikan ROI yang banyak. Yang studio lain tu nak tutup sayang pula kan, sebab dia macam punca pencarian. So pertama sekali korang kena tahu tentang financial ataupun cash flow korang. So kenapa tujuan korang nak buka studio tu ataupun nak buka kedai, dan bila korang dah buka, adakah korang ada duit untuk sustain the next 6 months? Kenapa Fik cakap 6 months? Sebabnya bila korang dapat kedai, korang nak kena bayar deposit 3+1, 4+1. Macam studio dan HQ Fik, dorang kena bayar macam 3+1. Ada tempat yang Fik nampak kena bayar 4+1, ada yang 2+1, 1+1. So apa ni 3+1, 2+1 yang macam korang selalu dengar kan? Berapa sewa ni kan? Contoh dia begini, senang. Makcik Kia, contoh dia Makcik Kia kena menyewa sebuah kedai berharga RM2,000 sebulan. So kalau dia kata 3+1, maksudnya dia kena membayar RM8,000. Kenapa? 3 bulan tu adalah sewa dia dan sebulan adalah extra untuk dia punya security, deposit dan sebagainya. So bila korang nak buka kedai ataupun nak buka studio, the first thing korang kena kira darab kepada 4 untuk di-burn. Dia burn tu bukanlah tak dapat balik, dapat balik. Tapi bila itu di-consider deposit lah bagi Fik just anggap dia burn. Sebab kalau korang nak ambil sesuatu kedai tu, kebarangkalian korang nak stay dekat tempat tu agak lama. Macam di Kelana Jaya dah dekat 3-4 tahun. Di Balakong tu dah 5-6 tahun. So Fik macam dah buat lupa je lah deposit tu kan. Di HQ pula, kami tak dapat balik deposit tu sebab kami dah renovate. So owner nak balik dalam keadaan asal. So kita orang terpaksalah burn deposit tu. Tapi korang kena faham juga kenapa korang nak ambil kedai tu. Adakah kerana orang tanya, you fotografer, you tak ada studio ke? Ataupun korang nampak member korang buka studio kan, best check in dekat studio kan. Tapi korang kena faham banyak benda yang perlu diambil kira. Selain nak kena bayar deposit, korang nak kena buat renovation. Paling cikai lah, paling minimum korang kena letak aircon, kena letak partition, nak kena cat. Kat situ pun dah keluarkan kos. Selain tu, korang kena tahu juga bila korang dah ambil kedai, macam mana korang punya business flow. Sekarang ni dalam musim MCO, PKP kan, lagilah tak ada business. Imagine kalau korang kata, Fik,
sekarang ni setiap bulan Makcik Kia membuat sebanyak RM5,000 sebulan. So dia mampu untuk mengambil satu kedai yang berharga RM1,000 ataupun RM2,000. Tetapi persoalannya, bila korang dah ambil kedai tu, korang nak buat kerja operasi atau korang nak buat kerja marketing dan sebagainya, korang nak kena api, air, internet, nak kena buat pelbagai banyak benda. So kalau korang kata korang dah buat kerja freelance, contohnya fotografer dan videografer secara khususnya, korang dah buat kerja-kerja freelance dan korang rasa setiap bulan korang boleh buat job sekitar RM3,000 dan korang just bayar korang punya sewa bilik, makan, beli iPhone ke apa kan, RM1,000 lebih. So setiap bulan korang rasa macam agak banyak duit, ada dalam RM2-3,000 di dalam bank. Bila korang dah buka studio atau buka kedai, korang bukan setakat kena kerja je, korang nak kena fikir marketing. Tetapi paling stres adalah setiap hujung bulan korang dah kena standby nak bayar api, air, internet. Kalau ada staff, kena bayar staff dan sebagainya. So financial ataupun overhead korang kena plan betul-betul. Dan persoalannya, adakah perlu untuk membuka studio tu, dan adakah korang dah sedia untuk menghabiskan duit ataupun nak burn duit korang. Yang kedua adalah lokasi. So, ramai yang cakap, Fik, lokasi ni tak penting sebenarnya. Yang penting adalah marketing. Depends pada bisnes apa yang korang lakukan. So, bila Fik cakap lokasi ni, adakah tempat tu selamat kan? Macam kami mengalami kecurian. So, sebab tempat tu pun macam gelap sikit, sunyi, tak ada orang. Dan korang kena tahu juga korang nak buka dalam mall ke, nak buka dekat shop lot ke, tepi jalan ke dan sebagainya. Kerana setiap tempat tu ada permainan yang berbeza. Contohnya yang tempat yang Fik buka ni, ada dua tempat. Satu di kawasan tumpuan ramai. Contohnya ramai orang datang makan kan. Tempat itu adalah macam satu, nak kata mall, dia bukanlah mall. Dia macam dataran. Ada dia punya management. So korang tak boleh nak selamba-selamba ambil barang pukul 1 pagi, nak letak kan. Dia ada timing dia. Nak bawa barang, nak bawa cat, kena minta approval. Banyak benda nak kena fikir. Tapi Fik juga ada kedai di shop lot di mana yang seperti HQ ni, yang tak ada orang, tak ada management. Korang boleh masuk bila-bila masa, 2-3 pagi kan. Korang nak renovate ke, terpulang pada korang. So, korang kena faham gamenya tersendiri. Kalau korang nak ambil mall lagi lah, operation hour dia pukul berapa. Sebab tu, Fik punya studio beroperasi 24 jam dan kita tahu tempat tu boleh diakses bila-bila masa. Cumanya kalau korang nak buka dalam mall, mungkin kelebihan dia orang datang. Tapi kena tahu juga kalau buka jam 9 ataupun 10 sampai pukul 10 malam, macam mana. Dan kalau siapa yang pernah buka di dalam mall, dia orang tahu yang setiap hari kena update korang punya sales dan sebagainya. Dia terlalu banyak game. So, korang kena tahu lokasi dia, safety dia kan, lokasi tu selamat ke tak, sebab nanti staff nak balik. Dan korang kena tahu dekat mana kan. Macam dulu bila Fik buka di Balakong, ramai cakap, Fik, Balakong ni tempat yang mati, tak ada orang datang. So bila Fik buka, sebab kita dah buat pengiraan, and Alhamdulillah sekarang ni boleh tengok tempat ni memang happening. Kalau korang tahu Ion Cerah Selatan kan, Fik dekat situ. And then kita ada C180, C118. So it's really nice place. And Fik buka lagi satu di Kelana Jaya kerana kami ada banyak klien yang datang daripada Damansara, daripada Kelang, daripada Shah Alam, daripada KL. So kalau dia orang nak datang ke Balakong agak jauh, so kita buka di Kelana Jaya, ianya terletak di tengah-tengah di antara semua tu. Ketiga adalah kontrak. So kontrak ni sangat penting, korang kena baca betul-betul. Dia bukanlah macam di internet yang korang nampak korang tekan skip ke, ataupun I just agree with this terms and condition. Bukan, korang kena baca. Maksudnya apa jadi kalau korang terpaksa berhenti di setengah jalan, apa berlaku kalau ada korang tak boleh bayar ataupun sebagainya. So kontrak ni sangat penting. Dan kalau korang rasa korang tak faham bahasa English, korang boleh request pada bahasa Melayu. Korang boleh request benda tu. And then lepas tu ianya mestilah di approve, di LHN dan sebagainya. Dan kenapa kontrak ni sebenarnya korang boleh negotiate dengan dia orang. Contohnya macam tempat Fik ni, setiap 2 tahun dia akan naik kadar sewa sebanyak 10%. So kita boleh discuss dengan dia orang macam tahun lepas kita orang bayar tak ada masalah. Tahun ni bila nak renew contract boleh tak kalau kita orang nak minta tak nak naik 10%, naik 5% ke 6% ke. So it's based on negotiation. Ataupun bila dia orang dah prepare contract, bila korang baca korang tak setuju, tak agree with a certain thing, what you can do is basically you boleh semacam okay, boleh tak tukar part ni. So contract tu bukanlah dia orang dah bagi korang kena accept bulat-bulat, bukan. Yang keempat adalah renovation. So daripada pengalaman Fik yang sedikit ni, Fik dah pernah buat sendiri DIY. Fik dah pernah bagi tahu orang macam mana nak buat dan dia orang buat. Fik ambil macam workers from Indonesia kan. Fik juga pernah minta orang datang, okay, bagi idea macam mana nak buat. So antara ketiga-tiga ni, Fik boleh cakap pros and cons dia adalah korang kena tahu korang punya budget financial. Kalau korang banyak duit, korang hire lah yang ID kan, designer, dia orang boleh buat renovation, contractor yang betul-betul. Memang korang akan keluarkan duit yang lebih sedikit, tapi selalunya ia akan cantik, tahan lama dan dia akan bagi suggestion macam mana nak maximizekan space dan sebagainya. Akan nampak lebih cantik, lebih wow lah. Kalau korang memilih untuk Fik, aku
tahu macam mana nak buat, tapi aku nak hire orang lain untuk buat based on aku punya idea. Boleh, tak ada masalah. Tapi korang kena spend most of the time datang setiap hari. Kena make sure, dia paku betul, dia pasang kayu betul ke tak, kalau dia orang salah macam mana. Dan korang kena nampak visualize. Sebab apa yang korang nampak di pemikiran korang, yang korang fikir, hanya korang je yang nampak. So kalau korang nak visualize, nak bagi tahu orang lain apa yang korang fikir dan korang rasa, korang kena lukis lah, korang kena tunjuk, korang kena bagi contoh dan sebagainya. So personally, Fik cakap inilah the best choice kalau korang baru nak mula, tak ada banyak bajet kan. Sebab korang tak dapat perfect dan korang taklah buruk sangat. Maksudnya juga dapat tengah-tengah. Tapi kalau katakan memang fix saya tak ada bajet langsung, saya nak buat DIY, tak ada masalah. So apa yang fix boleh katakan, janganlah pergi ke nak terlalu hyper sangat, nak cantik sangat. Yang penting kedai ataupun studio tu boleh jalan. So kalau korang tanya Fik, adakah perlu permanent ataupun tidak permanent? Secara personally, Fik ada renovation yang permanent dan tidak permanent. Kalau tidak permanent, kelebihannya macam sekarang lah, bila HQ terpaksa tutup, Fik boleh keluarkan, boleh jual. Tapi kalau permanent ni yang susah. Tapi ada certain benda yang memang kita perlu permanent, sebab untuk safety dan sebagainya. So korang kenalah plan betul-betul. Yang terakhir sekali, yang kelima adalah marketing ataupun business plan dan sebagainya. So bila korang dah buka studio, korang dah tak boleh fikir sebagai fotografer, korang kena fikir sebagai business owner. Sebab korang melakukan perniagaan. So bila korang dah buka studio, korang dah kena overhead yang kena bayar. No matter what, korang kena bayar. Ada customer, tak ada customer, kena bayar. So korang punya fokus tu dah lari sikit. So kalau mungkin korang rasa saya perlu berkolaborasi, dan korang kenalah berkolaborasi. Atau kalau korang rasa Fik, aku nak hire staff, tak ada masalah. Apa yang bestnya bila ada buka studio ni, yang ramai orang nampak ataupun buka kedai ni, dia nampak kita macam solid, macam wow, bestnya ada kedai, ada studio kan. Tapi dia orang tak tahu kat belakang ni kita akan spend berapa. So macam personally, macam Fik, every month Fik kena allocate at least 20 to 25,000, okay? Kena 20 ke 25 ribu ringgit mesti ada dekat dalam bank untuk bayar overhead, sewa, staff dan sebagainya. So kalau korang dah betul-betul bersedia nak buka kedai ataupun studio, barulah korang buka. Jangan terlalu fikir orang cakap apa, yelah dah fotografi dah berapa tahun, kenapa tak ada studio dan sebagainya. Okay guys, so itu je lah 5 tips yang Fik dapat kongsikan pada korang dari pengalaman sedikit yang Fik ada ni kan. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang rasa orang lain perlu dapat manfaat daripada video ni, bantu Fik untuk kongsikan video ni, share video ni. Dan kalau korang ada topik lain yang korang nak Fik bantu kongsi ataupun share daripada pengalaman Fik, mungkin korang boleh komen di ruangan komen, dan insyaAllah Fik akan cuba buat video lain untuk kongsi pada korang. Semoga berjumpa lagi. Bye bye.